Wahai Tuhanku, kurniakanlah keampunan kepadaku, kepada dua ibu bapaku, kepada orang yang masuk ke dalam rumahku dengan keadaan beriman, dan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan sesuatu kepada orang-orang yang zalim selain dari kebinasaan. Nabi Nuh, Surah Nuh, ayat 28. Kisah ini merupakan kisah seorang Nabi yang hidup selama 950 tahun. Nabi Nuh dari Surah Nuh. Kisah benar yang Ilahi coretkan buat pedoman kita semua. Nabi Nuh dilahirkan dengan satu tugas menyampaikan dakwah yang benar pada umatnya supaya mereka kembali ke jalan kebenaran sebelum mereka ditimpa azab yang pedih dari Allah. Apakah dakwah Nabi Nuh? Nabi Nuh berterusan menyampaikan dakwah yang terus terang dan jelas, iaitu hendaklah kamu menyembah Allah, bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Maka dosa-dosa yang lalu akan diampunkan dan dibersihkan, dan perhitungan hisab akan ditangguhkan sehingga ke hari kiamat. Allah tak akan menipu dengan janjinya. Apa yang akan terjadi tanpa penangguhan waktu. Beliau tak pernah berhenti berdoa moga Allah mengampunkan dosa umatnya, dan beliau tak pernah berputus asa mendakwahi umatnya yang degil siang dan malam. Kedegilan mereka jelas terlihat apabila beliau mendatangi mereka. Mereka begitu benci dengan beliau sehingga ada yang menyumbatkan jari jemari, bahkan tangan mereka ke dalam telinga supaya tak dapat mendengar apa yang disampaikan Nabi Nuh. Betapa kedegilan mereka jelas terlihat dengan menutup muka dan kepala mereka dengan baju untuk mengelakkan diri mereka dari melihat dan mendengar dakwah Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh tak pernah berputus asa. Berbagai cara dakwah Nabi Nuh lakukan secara terang-terangan, secara sulit, dengan menarik minat mereka dengan kesukaan mereka, iaitu mengatakan air hujan yang mengalir adalah rezeki tumbuh-tumbuhan mereka segar, rezeki dari zuriat anak-anak lelaki yang pada dahulunya dikira memberikan keuntungan pada keluarga dan kekayaan yang mereka inginkan. Segala cara Nabi Nuh tarik untuk mereka kembali menyembah Allah dan mohon umatnya memohon keampunan dari Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sekali lagi, Nabi Nuh memberi peringatan kepada umatnya betapa Allah telah menciptakan mereka dengan sempurna dari peringkat ke peringkat seterusnya. Tetapi mengapa mereka tak memperhatikan dan mengagungkan Allah selayaknya Allah untuk diberi penghormatan? Nabi Nuh seterusnya menarik perhatian mereka kepada tarikan alam buana dengan memerhatikan penciptaan langit yang Allah ciptakan berperingkat-peringkat. Nabi Nuh mahu mereka memikirkan segala kejadian langit, kejadian manusia dan kejadian tumbuhan diciptakan berlaku dengan kekuasaan dan ilmu Allah yang maha luas. Sesungguhnya Allah yang bisa mengawal kematian dan menumbuhkan manusia semula di hari kiamat nanti. Dan akhirnya Nabi Nuh menarik perhatian mereka pada kenikmatan dunia yang mereka alami. Mereka mampu berjalan, mencari makan dan berpindah di muka bumi. Menikmati perjalanan di muka bumi, dileri bukit buka, gunung ganang dan bertukar barang dagangan. Setelah 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh mengadu pada Allah tentang segala apa yang telah berlaku. Dakwah Nabi Nuh ditolak. Mereka lebih rela mengikut pemimpin yang sesat yang mengelirukan mereka dengan harta kekayaan, anak-anak yang ramai, pangkat dan kuasa yang dimiliki. Mereka berterusan tak menyembah berhala dan menghasut orang ramai untuk terus taat menyembah berhala. Nabi Nuh berdoa dengan penuh rintihan, semoga Allah menghukum mereka yang sesat, zalim, penipu dan jahat setelah 950 tahun bersabar mendakwahi mereka. Oleh kerana itu, mereka mendapat balasan yang setimpal dengan tenggelamnya mereka dalam kebinasaan banjir yang dahsyat dan disumbat ke dalam neraka. Pengikut Nabi Nuh selamat dengan mengikuti Nabi Nuh menaiki kapal yang dibina Nabi Nuh sendiri dengan menanam pokok dan membina kapalnya dari awal pemprosesan kapal dibuat. Nabi Nuh terus berdoa. Beliau berharap tiada satu pun kepada Allah selamat
dan tiada anak yang lahir dari keturunan mereka, melainkan anak yang jahat dan kafir yang degil, dan memohon keampunan untuk orang tuanya, orang yang mengikutinya dalam keadaan beriman dan mukmin lelaki dan perempuan. Dan doanya ditutupi dengan mendoakan kebinasaan kepada orang yang zalim. Itulah kisah Nabi Nuh yang dipenuhi dengan umatnya yang degil. Dan tema surah Nuh ini bertemakan nikmat dakwah yang mampu menyelamatkan orang ramai dan kesabaran dalam membawa dakwah. Semoga kita semua mampu menahan obor dakwah dari terpadam dan layu di tengah jalan dan berterusan mendakwahi orang ramai tanpa terputusnya akal fikiran dan daya untuk pelbagai cara menarik orang ramai pada kenikmatan Islam.